Subhanallah, kita memang tak dibenarkan untuk melakukan zikir-zikir ni, selawat, istighfar kerana mahukan dunia. Betul kan? Orang kata selawat lah nanti murah rezeki, nanti banyak dapat tempahan. Siapa yang buat kerana dunia, kerana harta, itu melakukan syirik. Betul kan? Itu jelas melakukan syirik. Semua cerita dalam tu tadi, dia berselawat tanpa mengharapkan apa-apa. Sama juga hamba Allah yang diuji, yang berhutang banyak tu kan, dia dengan isteri ni sama-sama berselawat pada malam tu, dan dalam dia proses berselawat, dalam dia menyucikan diri, dalam dia beristighfar kepada Allah, dia minta ampun dengan Allah, betul-betul dia mengharapkan pertolongan daripada Allah semata-mata, bukan dia mengharapkan keajaiban. Esok barulah dia tahu cerita-cerita tu. Subhanallah. Cerita ni sampai kepada kita hari ni untuk beri semangat kepada kita supaya kita ni menjadi ahli selawat. Tadi kan saya cerita macam mana orang-orang masuk Syria. Dia orang ni terbius dengan ayat Al-Quran. Kita ni tak hafal Al-Quran. Saya pernah ditanya orang Palestin ke, saya tak ingat, ataupun orang Syria, bila kita dulu masa belajar di Mesir kan. Bila dia tanya, kamu hafal Quran? Tak, saya tak hafal Quran. Kamu Muslim? Boleh tanya soalan tu. Ya, saya Muslim. Kamu Muslim, kamu tak hafal Al-Quran? Saya kata, orang hafal Quran ni orang hafiz-hafizah. Siapa hafiz-hafizah? Orang tertentu, belajar tahfiz, kita kata. Mereka saja hafal Quran. Mereka je orang yang ni. Kamu? Maksudnya, seolahnya dalam pemikiran, kalau orang Palestin, orang Syria, orang-orang ni, namanya orang Islam mesti hafal Al-Quran. Kita ni, orang hafal Quran siapa? Orang tahfiz. Kalau saya tanya makcik, hafal tak Quran 30 juzuk? Tak. Kenapa? Makcik tak masuk sekolah tahfiz. Betul tak? Soalannya kita ni tahfiz baru hafal Quran. Pelik pula ni. Tapi kalau suasana di sana, ibu-ibu jom minggu sentiasa duduk dalam kelompok hafal Quran. Habis 30 juzuk. Orang tua, orang muda semua hafal Quran. Sebab itu mereka tu sakit ke, derita ke, terbius dengan ayat Al-Quran. Jadi kita ni seolahnya nak kata tak ada harapan. Bukan tak ada harapan, malas kita ni. Malas dan nak hafal Al-Quran tak tahu. Kita ni nak jadi ahli Al-Quran jauh sekali. Jadi sekurang-kurangnya jadilah kita ahli salawat. Subhanallah. Salawat tu memang ringan pada lidah, tapi dia berat sangat pada timbangan. Kedua, sangat berat pada amalan. Nampak mudah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi rupanya 100 kali sehari pun payah kita nak dapat. Okey, memang dah lebih dah masa. Tapi saya nak juga cerita satu lagi kisah. Tak apalah, Mambau tu insya-Allah dia akan tunggu. Dia dah maklum. Ada seorang wanita, pada malam tu dia bermimpi anak perempuan dia dah meninggal dunia. Dia bermimpi pada malam tersebut. Semua ni dalam satu kitab. Baca dalam satu kitab riwayat-riwayat kisah-kisah yang sahih daripada orang-orang, walaupun dia bukan kisah daripada para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi daripada para sahabat, daripada orang-orang yang soleh, wali-wali Allah dan sebagainya. Seorang ibu ni dia mimpi anak perempuan yang meninggal dunia terseksa, sedang diseksa di alam barzah. Sampailah dia bangun tidur, dia menangis-nangis sebab sangat sedih tengok anak perempuannya diseksa. Sambil dia mohon ampun dengan Allah, dia berzikir, mohon ya Allah tentang anak ni. Sampailah menangis-nangis, sampai malam tu dia memimpi balik. Bila bermimpi, dia tengok keadaan anak dia dah berbeza. Kan malam sebelum tu dah keadaan diseksa. Malam yang seterusnya dah senyum, dah bahagia, dah gembira. Dalam mimpi tu si ibu tanya, bagaimana kamu boleh sangat berbeza? Semalam kamu diseksa dengan dahsyat, tapi malam ini kamu dah pun berbahagia, kamu sedang bergembira. Anak ni bercerita, wahai ibuku, siang tadi ada seorang lelaki tua pakai compang-camping, maksudnya, dan dia adalah orang yang soleh. Dia mensedekahkan, membacakan kepada seluruh ahli kubur bacaan selawat kepada Nabi. Maksudnya orang tua ni dia datang duduk kawasan kubur, berselawat banyak-banyak, berselawat, dan hadiah pahala selawat itu dihadiahkan kepada semua ahli kubur. Maka seluruh ahli kubur mendapat nikmat daripada selawat tersebut. Allah angkat daripada dosa azab kubur. Subhanallah. Tu nak kata cerita pasal selawat ni, orang hidup dapat syafaat, pertolongan Nabi. Orang tengah nazak, orang yang selepas nazak, itu cerita Sufyan As-Sauri tu, pasal bagaimana ayah dia jadi hitam tu. Kemudian dia bermimpi, kemudian bila bangun balik, pendek cerita, dah jadi putih bersih balik. Sebab ayah dia orang yang soleh, orang yang kuat ibadah. Dia tutup muka dengan kain sebab malu orang kapur tengok tiba-tiba jadi hitam legam, padahal muka ayah dia masa hidup dia cerah. Jadi dia tak tahu. Tapi dalam mimpi Rasulullah datang,
Kata sesungguhnya ayah kamu ketika hidupnya dia memang orang soleh, orang kuat ibadah, tetapi dia banyak menyia-nyiakan waktunya ketika hidup dalam keadaan sembunyi. Kita ni memang nampak datang kuliah bagus lah ni, lepas tu pergi kelas Al-Quran pula. Yang lain daripada manusia tak tengok. Betapa banyak kita sisihkan waktu untuk tengok TV, untuk main telefon, untuk barat-barat kosong, untuk golek-golek-golek, banyak tidur, malam pun tak bangun, betul kan? Jadi kita banyak sia-siakan waktu sebenarnya. Tapi Rasul kata, namun kerana dia sangat rajin berselawat kepadaku, maka dia layak mendapat syafaatku. Dia bangun tidur, buka kain yang menutup wajah ayah dia, dah jadi putih, bersih kembali. Sufyan As-Tsauri ni adalah salah satu ulama yang besar, juga para wali Allah. Pemuda ni bercerita kepada Sufyan As-Tsauri. Masa tu Sufyan As-Tsauri tengah tawaf di Kaabah, kemudian dia nampak apa? Seorang pemuda setiap langkah dia mesti berselawat. Kemudian Sufyan bertanya, wahai anak muda, kenapa kamu meninggalkan tahlil, takbir, tahmid, tasbih, tinggalkan subhanallah, alhamdulillah, akbar, kamu hanya berselawat setiap langkah? Dia ceritalah, sejak daripada itulah aku tidak pernah meninggalkan selawat kepada Nabi setiap saat. Subhanallah, Masya Allah. Jadi kita dengar cerita-cerita ni daripada orang-orang terdahulu, orang yang soleh. Dan hanya yang mati saja yang tahu hakikat kebenaran betapa hebatnya selawat kepada Nabi SAW. Dan kita ni akan betul-betul percaya bila lepas mati esok lah. Ya Allah, rupanya kenapa aku tak selawat? Tengok kubur orang sebelah terang, tengok orang tu ni. Jadi sementara kita masih hidup, belum mati lagi, daripada kisah-kisah seperti ini, moga-moga menaikkan keimanan kita, keyakinan kita betapa besarnya keberkatan selawat kepada Nabi SAW. Maka perbanyakkanlah zikrullah, la ilaha illallah, dan perbanyakkanlah berselawat ke atas Nabi SAW. Sekian daripada saya untuk hari ini. Saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih. Kita tangguhkan kuliah kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.